Amalan terbaik ya peringkat sekolah untuk tahun ini dengan subjek geografi. InsyaAllah lain kali subjek lain pula. Saya sebenarnya ingin mengucapkan banyak terima kasihlah kepada Tuan Pengetua dan juga barisan kepimpinan sekolah dan juga kepada rakan-rakan yang mengajar di peringkat SPM. Sebenarnya saya rasa lemah kalau bila betul pengetua kata suruh kecek amalan terbaik ni, jadi lemah lah saya. Sebab cikgu depan saya ni, bagi saya lebih baik, lebih hebat. Saya memang teruja lah bekerja dengan rakan-rakan kita semua ni, orang yang hebat-hebat belakang yang mengajar SPM ni. Saya pun rasa kerdil lah. Nah, jadi untuk subjek geografi ni, amalan terbaik ni saya dah buat pembentangan peringkat JPN Kelantan pada tahun 2017 dan juga peringkat kebangsaan di Sabah pada tahun 2018. Saya dah buat pembentangan tu. Jadi insyaAllah lah kita berkongsi sedikit berkenaan dengan cuma cikgu tak boleh lah buat banding sebab saya ni subjek geografi mungkin tidak sesuai dengan cikgu. Hak mana boleh ambil lah. Hak mana rasa tak sesuai tak apalah. Jadi kita sekadar perkongsian saja. Okey, pertama sekali saya mengenal pasti isu utama untuk pembelajaran subjek geografi SPM ni di sekolah Sultan Ibrahim I. Saya hanya melihat kepada isu-isu yang besar saja. Pertama, budak-budak kita ni sebenarnya bukannya budak-budak yang terlalu lemah yang mengambil geografi. Bermula sama ada kelas Biruni atau Antaki sehinggalah kelas Farabi. Pada pandangan saya, berdasarkan pemerhatian saya, pelajar ini sebenarnya mempunyai kepelbagaian cara mereka belajar. Cuma mungkin kita tak dapat petuk mereka ni secara maksimum. Dan tahap penguasaan dan kelainan kecerdasan mereka dalam bilik darjah duduk dalam kelas yang sama, ada yang lebih, ada kurang. Lepas tu perkara yang ketiga, minat pelajar itu dan motivasi pelajar itu terhadap mata pelajaran geografi. Saya lihat dari sudut itu. Dan saya melihat apakah kaedah pengajaran yang sesuai. Adakah saya mengajar menggunakan kaedah yang sesuai atau tidak dengan tahap pelajar kita. Okey, kita balik kepada perkara pokok. Perkara pokok kita sebagai seorang cikgu tak dapat lagi daripada pedagogi. Pedagogi, cara kita mengajar atau seni mengajar. Adakah kita mengajar tadi dapat menarik minat pelajar belajar dan mereka bermotivasi. Seterusnya mampu mengembang potensi pelajar tersebut yang kita sebut kecemerlangan tadi. Okey, kita balik kepada beberapa jenis pedagogi kita sebagai guru. Kita ni nak duduk di mana? Okey, yang pertama, kluster antik. Kluster antik. Guru memang hebat, tegas dengan peraturan, mempunyai ilmu yang banyak, sumber maklumat kepada pelajar. Namun begitu, kebanyakan PDPC guru adalah sehala. Mungkin pelajar catat, pelajar dengar catat, dan begitulah. Akhirnya membawa kepada murid merasakan dia ni tak penting, pasif. Murid hanya perlu mengambil ilmu daripada cikgu, perlu taat, takut, tidur ataupun tidur terus, ataupun lari.
lari keluar kelas. Ataupun lah ni trend dia report kau pengetua. Kata cikgu tak sedap mengajar. Ni trend baru. Trend baru, report kau pengetua. Minta tukar cikgu. Ni trend. Boleh. Okey, yang kedua. Guru ni mahir memberi arahan, peranan yang lebih spesifik, menggunakan perbandingan dalam berkomunikasi. Akhirnya membawa kepada pemikir yang kreatif dan inovatif pelajar kita. Boleh berkolaboratif dan boleh bekerjasama. Boleh membuat penyelidikan tentang sesuatu ilmu yang dipelajari. Ataupun cikgu, kita nak duduk sini. Duduk sini. Kita harap buat kita semua boleh duduk sini. Guru boleh mengemukakan idea dan berkongsi bersama pelajar. Membuka ruang kepada pelajar. Boleh berbincang. Kita bertindak sebagai pemudah cara. Akhirnya membawa kepada pelajar lebih berkeyakinan dan perasaan ingin tahu. Lebih kreatif dan berinovatif. Mahir menggunakan alatan. Dapat mengembang potensi ilmu yang mereka pelajari. Jadi pada pandangan saya, kita ni sebagai cikgu, kadang-kadang kita lupa dah tanggungjawab kita. Kita sentiasa sebenarnya kita kena mempertingkatkan pedagogi kita. Nah, tadi sekadar berkongsi dah ni cikgu ya. Okey. Ni keputusan peperiksaan geografi PKBS 1 tahun 2023, periksa baru ni lah. Okey, 3 kelas yang saya mengajar ni. 5 Biruni, 5 Antaki, 5 Farabi. 5 Biruni ni saya mengajar dah tak lepas masa dia orang Pak Biruni. Okey, jadi setakat ni pencapaiannya grade purata 2.45. 5 Antaki jauh 5.21 dan 5 Farabi 7.00. Dengan grade purata periksa baru ni 5.17. Jumlah A saya hanya dapat 24 orang. Sekolah nak tu sekolah nak. Sekolah nak 1.7 ne. Kita cuba. Kita cuba. Okey. Gagal ada 12. Gagal masih ada 12. Okey, kita tengok pencapaian. 2019 2.12 dengan calon 104 orang. 90.3% A. 2020 87 calon 97.8 orang dapat A dengan 1.98. 2001 2 kelas saja 2001. Diperuntukkan kepada kami panitia geografi 2 kelas saja dengan 57 calon. Nampaknya lebih hebat. 75.4 dapat A dengan grade purata 1.79. Dan baru-baru ni SPM 2022 alhamdulillah dengan 84 calon 3 kelas, jumlah A 74.7 dengan grade purata 1.82. Itulah pencapaian 4 tahun terkini. Okey, kita tengok mengikut kelas. Dalam peperiksaan SPM 2022 saya mengajar ketiga-tiga kelas ini. Peratus yang memperoleh A untuk 5 Antaki 88.9 dengan grade purata 1.3. 5 Biruni 82.1 dengan grade purata 1.61. 5 Farabi 53.6% dengan grade purata 2.46. Jadi satu cabaran yang besar lah untuk saya mengejar impian mengejar impian yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Cikgu saya pun 1.7.
So poin 8 so alhamdulillah. Okey alhamdulillah. Nyanyo. Nyanyo yalah bu. Okey, kita tengok pencapaian undur ke belakang. Ya dah. Saya pernah bercakap di PPD. Saya kata PPD kalau bagi asal 5 kelas, kalau bagi asal 5 kelas, kata aku berbimbang dengan agama hati kita boleh tanding. Tapi kita 10 kelas. Janganlah. Tapi dengan 5 kelas, apa dengan 10 kelas pun kita tahu dah tinggal orang ni. Mana kali beli 5 kelas, Habis betul. Betul lah. Itu kita fikir tu banyak aku berbimbang dengan hati. Terima kasih. Ya, terima kasih. Okey, kita tengok pencapaian 2016 2017. Ni lagi dahsyat. Ni lagi dahsyat je kita tengok. Ni zaman pengetua Tuan Haji Abdul Halim yang menggunakan sepenuhnya kudrat panitia saya untuk menghambat grade purata sekolah. Kita tengok tu. 5 kelas 2017 dengan Ghazalinya, dengan apa tu, Kindinya. Okey. Dengan pencapaian grade purata 2.67. Pada 2017, 2016 1.78 dengan 4 kelas. Bagi saya ni pencapaian yang luar biasa. Sebab itulah saya dipanggil oleh JPN untuk pembentangan amalan terbaik. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasihlah kepada ahli panitia saya, ketua panitia saya yang turut banyaklah menyokong masa ni ni. Ni pelik ni masa ni 5 kelas. Bo action yang buat gini nyanyo. Bo 3 pun ada kira tak berapa nak. Okey, alhamdulillah. Okey, amalan baik dan inovasi. Okey, ni yang biasa kita buat apa kita. Kelas tambahan Sabtu, step back, bangkit teknik menjawab, intermission. Jadi ini sebenarnya kunci kejayaan sekolah kita. Ya, pokok kita duk galau sini lah. Cuma untuk subjek saya ni ada beberapa inovasi yang terlahir takdir Allah SWT bagi saya. Contoh, teknik menentukan rujukan grade dengan lebih mudah. Saya menggunakan kertas graf untuk pelajar-pelajar yang lemah. Pelajar yang lemah saya menggunakan kertas graf macam ni. Jadi pelajar dapat markah penuh 3 markah berbanding dapat markah telur kalau ngajar biasa. Tu dapat markah 3 markah 2 plus 1. Ini banyak saya berkongsi di peringkat jabatan dan juga peringkat kebangsaan. Okey, tak boleh lagi. Hak saat ni tak boleh lagi. Saya guna kaedah ni pula. Saya guna hak lemah lagi, saya guna kaedah ni pula. Saya guna kertas graf juga. Ada petak-petak dah. Tak boleh royak, tak boleh bila petak tu. Ada petak hijau dah. Biarkan bila petak tu ya. Tak boleh juga kena drop geografi. Okey, seterusnya inovasi mengukur. Inovasi mengukur dalam buku teks diajar menggunakan pembaris. Saya juga menggunakan kertas graf yang tidak memerlukan modal. Pakai tunjuk dengan jari gitu, tulis jawapan selalu. Amat mudah. Amat mudah. Pelajar juga akan dapat markah penuh di sini 2 markah. Okey. Penggunaan teknik penyoalan kebat dengan berpandukan smart nota. Okey, saya menghasilkan smart nota dan smart nota saya ni banyak digunakan lah di negeri Kelantan ni. Kemarin saya hantar ke Selangor 155 butir smart nota ni. Untuk ni edisi tahun 2023. Dan smart nota ni berubah mengikut tahun. Mengikut tahun. Nego saya kata. Okey. Seterusnya, penggunaan teknik jet. Cikgu tengok. SPM 2020, 2021, 2018, 2022, 2024. Setiap tahun soalan ni keluar. Jadi cara nak mengingat poin yang mudah, saya guna teknik jet. Jadi semua pelajar dapat jawab soalan kegiatan ekonomi. Soalan ni soalan wajib keluar.
Cuma nak ingat point. Kalau dia belajar ikut buku teks ke, dia belajar biasa, dia tak jumpa point. Dia tak jumpa point. Okey, ni teknik jet. Tak boleh lagi. Saya boleh buat formula, ada formula ke? Kalau tak boleh lagi. Okey, ni teknik jet juga. Tengok, dengan satu jawapan boleh jawab berpuluh-puluh soalan yang ditanya. Satu jawapan. Bagaimanakah banjir dapat diatasi di pantai timur sebenarnya Malaysia? Okey, jawapan dia di orange tu. Tapi budak pandai tak jawab gitu, cikgu. Budak pandai dia ayat membina parit. Nah, dia akan jawab jawapan lain. Jawapan budak pandai. Membina benteng, membina groin. Kalau budak pelasan yang ambil, membina gabion, groin, dia akan jawab macam tu. Tapi jawapan saya, jawapan budak tak pandai. Tu apa tu? 5 beradik. Awak akan dapat jawab soalan ni. Cuma kita kena latih mereka bagaimana nak menjawab soalan, kemahiran berfikir. Jawapan ada dah. Cuma soalan tu, soalan dipusing-pusing. Jadi akan dapat makan penuh. Makan 5-4 penuh lah tu cikgu. Okey, bagaimanakah untuk mewujud sebuah bandar lestari? Budak akan jawab lagu lain. Kalau budak pandai, dia akan jawab guna pengangkutan awam, semak tanah. Dia akan jawab lagu tu. Tapi budak lemah kita jawab kaedah ni je. Ni je 5 ni. Awak jaga apa 5 ni? Ni. Okey. Dan soalan lagu ni, pattern lagu ni, SPM terlepas keluar 2 soalan. 10 maka SPM 2022 keluar 5 soalan. 5 kali 5 25, lulus terus. Dengan soal jawapan ni terus budak lulus. Cuma budak perasan atau tidak saja. Soalan ni nak jawapan apa? Tu masalah. Okey, teknik jab lagi. Tengok ada berapa? Saya bagi 4 contoh soalan. 1 jawapan. Satu jawapan. 4 contoh soalan. Jadi kita bermain dengan soalan kemahiran berfikir tu. Jawapan ni. Ni jawapan dia. Okey, teknik jet lagi. Ada 4 contoh soalan. 1 jawapan. 1 jawapan. Jadi ni antara benda-benda yang memudahkan pelajar kita. Apa pelajar yang lemah. Okey. Ni antara modul-modul yang saya buat lah. Berdasarkan penyesuaian saya bersama dengan pelajar-pelajar saya. Dan banyaklah saya berkongsi dengan rakan-rakan yang mengajar geografi di negeri Kelantan ni. Tamak lah cikgu tu ya benarnya. Sikit je. Sikit je saya. Itu sajalah. Sebagai perkongsian saya pada hari ini. Jadi saya rasa itu saja. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.